Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk subjek Pendidikan Islam tahun 6 pada hari ini, kita akan belajar topik ibadah yang bertajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tapi sebelum itu, Ustazah nak sama-sama kita belajar. Kita baca doa belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma. Fasakharna ma'ad Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Amin. Okey, Ustazah nak semua tumpukan perhatian sebaiknya, sepenuhnya untuk memudahkan lagi proses pembelajaran awak. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kalian semua. Amin. Okey. Okey, di akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat yang pertama menyatakan pengertian puasa. Pengertian ni maksudnya maksud puasa. Okey, yang kedua menyatakan dalil nakli tentang kewajipan berpuasa. Dalil ni bukti. Apa bukti kita ni diwajibkan berpuasa? Okey. Yang ketiga ialah menjelaskan syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib dan syarat sah puasa. Dua benda yang berbeza. Okey, yang keempat, murid akan belajar menghuraikan rukun dan sunat puasa. Seterusnya, yang kelima, menganalisis perkara yang membatalkan puasa. Kita nak puasa, tapi kita kena tahu juga apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan puasa kita ini terbatal. Yang keenam ialah menyatakan hikmah berpuasa. Yang ketujuh ialah rumus kefahaman tentang konsep berpuasa, menghayati serta melaksanakan puasa dengan sempurna. Kita jalani ibadah puasa, tapi kita kena pastikan juga ibadah yang kita lakukan itu sempurna supaya kita mendapat pahala dan ganjaran Allah SWT. Bukannya puasa yang sia-sia. Okey. Kita pergi pada yang pertama, iaitu pengertian puasa, maksud puasa. Kita nak puasa ni, kita kena tahu apa sebenarnya maksud puasa ni. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Okey, Ustazah bukan saja-saja buat baris tu. Okey, ada berapa baris tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ustazah saja buat macam itu supaya kamu mudah, bila awak baca tu, awak boleh faham. Okey, kita cuba untuk hafal dan faham dan ingat apa sebenarnya maksud puasa. Okey. Puasa ialah menahan diri daripada, bila kita puasa, maksudnya kita menahan diri daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Daripada bila je waktu berpuasa? Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lepas tu, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa mesti kena ada niat dan mesti ada syarat-syarat tertentu. Okey. Semua boleh faham ke? Okey, cuba kita slow sikit. Kita hafal sama-sama, kita faham sama-sama apa sebenarnya maksud puasa ini. Puasa ialah menahan diri
Daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, tu poin 1 dengan poin 2. Poin yang ketiga, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Poin yang terakhir, berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dah boleh faham ke apa itu maksud puasa? Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, yang nombor 2. Dalil nakli tentang kewajipan berpuasa. Dalil itu adalah bukti. Nakli ni maksudnya dalil, bukti daripada Allah lah. Allah iaitu Al-Quran dan hadis. Okey, bukan daripada akal. Okey, macam mana kita tahu kita ini diwajibkan berpuasa? Okey, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Kita tengok kepada satu-satu ayat. Okey, cuba berdasarkan ayat ya ayyuhallazina, maksud dia wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan ke atas kamu, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alalladzina min qablikum. Alalladzina min qablikum maksud dia ke atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, maksud dia agar kamu bertakwa. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183 ni, kita tahu bahawa Allah mewajibkan ke atas kita, iaitu orang-orang yang mukmin, insya-Allah, untuk berpuasa. Untuk apa berpuasa? Untuk menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Faham? Okey, seterusnya, daripada petikan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 itu, kita tahu hukum berpuasa adalah wajib. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Wajib tapi kepada orang yang cukup syarat. Orang yang cukup syarat ni macam mana? Semua orang ke kena wajib puasa? Orang sakit pun kena puasa? Macam tu ke? Tak, Allah bagi kelonggaran juga. Okey. Seterusnya kita akan belajar apa syarat-syarat tu. Okey. Saya nak semua berikan perhatian sebaiknya. Okey, poin yang ketiga. Syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Syarat wajib dan syarat sah ni dua perkara yang berbeza. Tapi mungkin awak tengok benda tu macam sama je Ustazah. Tak ada beza pun. Tapi bila awak faham betul-betul benda tu ada lain sikit. Okey? Seterusnya, syarat-syarat wajib puasa. Kita kena faham apa kategori, apa syarat-syarat orang yang wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tak semua orang
tidak semua agama, tidak semua orang, tidak semua agama yang diwajibkan berpuasa. Tapi kita kena tahu, kena faham apa sahaja, kategori macam mana je orang itu diwajibkan untuk berpuasa. Okey, poin yang pertama ialah orang itu mestilah beragama Islam. Beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan untuk puasa. Yang pertama, syarat wajib orang itu untuk berpuasa ialah dia mesti orang Islam. Siapa yang siapa yang dirinya beragama Islam, beriman kepada Allah, mesti dia rasa bahawa diri dia tu adalah wajib untuk puasa. Okey. Poin yang kedua ialah berakal. Berakal ni orang yang waras, orang yang sihat. Bukannya orang gila ataupun orang yang tidak siuman. Orang berakal ni maksudnya orang yang sihat lah, boleh fikir. Bukannya orang gila ataupun tidak siuman. Mereka tu, orang gila tu, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey. Poin yang ketiga ialah baligh. Okey, baligh ni adalah, maksud dia adalah matang. Maksudnya dah dewasa. Bukan dewasa. Dah matang lah. Contohnya, kalau perempuan, dia dah haid. Haid ni datang bulan lah. Dan untuk lelaki ni, menunjukkan baligh, tanda-tanda dia dah baligh adalah selalu dia sudah mimpi keluar air mani. Okey. Yang ni awak boleh tanya parents awak lah. Okey. Kanak-kanak tidak wajib untuk puasa. Okey. Tapi kalau dia dah baligh, sebab zaman sekarang murid, kanak-kanak dia baligh cepat. Jadinya bila dia dah haid, dah mimpi, dia dah kena start berpuasa, wajib puasa. Okey, yang keempat ialah mampu berpuasa. Orang yang mampu berpuasa, dia wajib untuk berpuasa. Apa maksud mampu ni? Maksudnya dia sihat, dia tak sakit. Contoh orang yang ada gastrik lah. Orang yang ada gastrik kan, dia tak mampu nak berpuasa, dia tidak diwajibkan berpuasa. Sebab bila itu akan mendatangkan mudarat kepada dia. Puasa ni Allah ada bagi rukhsah. Dalam solat Allah ada bagi rukhsah. Dalam puasa pun Allah ada bagi rukhsah. Rukhsah ni adalah maksudnya keringanan, pelepasan lah. Allah mudahkan lah bagi orang yang sakit, tidak diwajibkan puasa. Okey, faham? Okey, tadi syarat-syarat wajib dia ada 4. Yang pertama adalah Islam. Kedua adalah berakal. Orang yang Islam, beragama Islam, orang yang berakal, orang yang dah baligh, dah matang, orang yang mampu untuk berpuasa, ada kekuatan. Orang ada, siapa yang ada 4 kategori ini, dia hendaklah wajib berpuasa. Okey, syarat-syarat sah puasa. Macam mana kita nak tahu ibadah puasa yang kita buat itu adalah sah? Okey, ada 4 kesemuanya. Yang pertama adalah Islam. Islam. Kenapa Islam? Sebab yang wajib puasa Islam. Contoh, orang kafir tidak diwajibkan puasa. Bila tidak diwajibkan puasa, dia contohlah orang kafir, dia pun nak berpuasa, tapi ibadah yang dia buat tu tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Okey, poin yang kedua adalah, tengok yang kedua ni, yang belah atas ni adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz?
Mumayyiz ialah kanak-kanak yang boleh membezakan baik dan buruk. Yang tadi tu baligh. Baligh tu maksudnya dah matang. Orang yang dah matang mestilah diwajibkan berpuasa. Tapi contoh kanak-kanak kan. Kanak-kanak macam kamulah, kanak-kanak. Contohlah awak belum mimpi lagi, awak belum datang haid lagi. Tapi awak boleh bezakan baik dan buruk. Awak di dalam kategori mumayyiz, dan apabila awak puasa, puasa awak menjadi sah. InsyaAllah diterima oleh Allah. Macam tu lah. Boleh faham ke? Setakat ini boleh terima ke? InsyaAllah boleh terima Okey, yang ketiga ialah berakal. Syarat sah puasa, mestilah orang tu adalah berakal. Contohlah, orang yang tidak siuman, orang seperti orang gila, dia berpuasa, dia punya puasa, dia boleh puasa. Contohlah dia nak puasa, tapi adakah sah puasa dia? Sah ke? Puasa bagi orang yang tidak sihat ni, tidak siuman ni, tidak waras, tak sah. Orang yang tidak waras, tidak siuman, puasanya tidak sah. Okey, yang keempat adalah suci daripada haid, nifas, wiladah. Ni adalah bahagian perempuan lah. Maksudnya perempuan tu tak haid, tak ada nifas, tak ada wiladah. Maksudnya puasa dia sah. Contohlah dia tengah puasa ni, tiba-tiba datang haid. Macam mana? Nah, dia puasa tiba-tiba petang dalam pukul 3. Dalam pukul 3 tiba-tiba dia datang haid. Maksudnya apa yang dia puasa tadi tak sah lah. Dia kena batalkan dia punya puasa tu. Okey. Seterusnya, poin nombor 4 ialah rukun dan sunat puasa. Apa itu rukun dan sunat puasa? Rukun ni macam perkara yang wajib lah kita kena buat. Yang kena ada dalam berpuasa ni, apa yang wajib kita kena buat. Yang sunat ni apa yang kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tak buat, kita tak dapat dosa. Okey, rukun puasa. Apa yang wajib yang kita buat masa kita nak puasa, masa kita puasa ni lah, untuk ibadah puasa. Yang pertama adalah niat puasa. Sebelum kita puasa Ramadan, kita malam sebelum kita puasa tu, kita kena niat puasa. Apa hukum kalau orang tu tak niat puasa? Maksudnya tak salah dia punya puasa. Penat-penat puasa tapi terlupa niat. Okey, macam mana niat puasa? Cuma sama-sama kita baca, okey? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Mesti awak pelik kan macam tu? Sebab awak dah biasa nyanyi kan? Mesti ada yang dah biasa nyanyi. Contohlah, esok nak puasa, malam tu dia nyanyi Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Mesti ada yang dah hafal kan? Okey, yang nombor 2 rukun puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Of course lah, dah kata puasa, mestilah kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena tahan diri kita daripada buat perkara-perkara tersebut. Contoh yang saya tulis kat bawah tu, contoh dia seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka pada tubuh badan kita ni? Contohnya mulut, of course lah. Tak boleh
Tak boleh masukkan, contohlah mau masukkan sesuatu, awak rasa sikit. Rasa sikit makanan. Rongga-rongga terbuka ni macam mulut, hidung. Awak pergi masukkan sesuatu, boleh menyebabkan terbatal. Okay, apa? Ustazah tiba-tiba teringat. Okay, apa hukum orang yang merasa makanan? Orang ni dia masak untuk berbuka puasa. Tapi kan puasa, kan sekejap lagi nak berbuka, termasin lah, tawar lah. Macam mana? Dia rasa sikit time masak tu. Macam mana? Apa hukum dia? Apa hukum puasa dia? Okey, orang yang merasa makanan dengan lidah tapi dia tak telan benda tu, dia keluarkan balik. Jadi dia punya puasa tu tidak batal tapi menjadi makruh. Yelah, kalau orang yang berniaga tu, dia mesti nak rasa juga kan masakan dia kan. Kan terlebih garam macam mana pula kan. Itu dibolehkan, tapi jangan dengan syarat dia tak telan lah. Okay. Okay, sunat puasa. Apa itu sunat puasa? Sunat puasa maksudnya apabila kita melakukan sesuatu perkara itu yang disunatkan, kita mendapat pahala. Tak, kalau tinggal tak dapat dosa, tapi kalau kita buat, kita dapat pahala. Okay, yang pertama ialah bersahur. Orang yang puasa mestilah bersahur dulu kan. Lagi-lagi masa kecil ni, kalau tak sahur, rasanya nak pingsan sehari. Okay, sahur ialah makan sedikit sebelum berpuasa. Okay, yang kedua ialah mentakhirkan sahur. Takhir ni maksud dia melambatkan sahur. Setengah orang suka sahur makan pada pukul 12 pagi lah contohnya, 12 malam. Sebabnya dia malas nak bangun pukul 5 kan. Ada orang macam tu kan. Tapi sebaik-baiknya kita sahur dalam pukul, melambatkan sahur lah dalam pukul 5 lebih macam tu, sebelum imsak, sebelum azan subuh. Okey, yang ketiga ialah menyegerakan berbuka. Segera berbuka ni maksudnya apabila masuk sahaja azan maghrib, terus berbuka, tak melambat-lambatkan. Jangan kata macam contohlah tiba-tiba hari tu awak kata, saya nak pahala lebih lah, saya nak buka pukul 8 lah, nak pahala lebih. Tak boleh. Kita disunatkan, kita kena segerakan juga untuk berbuka. Okey, yang keempat ialah disunatkan buka dengan rutab atau kurma. Bila kita berbuka, kita disunatkan makan rutab atau kurma. Ini siapa yang ada lah. Rutab ni kurma juga, tapi dia kering, dia lain sikit. Okey, yang kelima ialah berdoa sebelum berbuka. Sebab apa disunatkan untuk berdoa sebelum berbuka? Sebabnya waktu tu adalah waktu mustajab doa. InsyaAllah apa yang kita doakan pada waktu hampir-hampir kepada waktu buka ni, InsyaAllah doanya dimakbulkan. Okey, seterusnya yang kelima ialah perkara yang membatalkan puasa. Apa sahaja perkara yang membatalkan puasa ni? Kita puasa, tapi kita kena tahu juga apa je perkara yang boleh menyebabkan kita punya puasa tu terbatal. Kita belajar. Semuanya ada 8. Okey, kita pergi kepada pertama daripada kiri ni. Yang pertama adalah murtad. Murtad. Puasa kita boleh terbatal apabila murtad. Tiba-tiba murtad pula. Murtad ni maksudnya keluar Islam. Okey, yang kedua ialah gila, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Contoh orang tu pagi dia puasa, dia macam hampir petang tu dia tiba gila ke,
mabuk ke, ataupun daripada pagi dia pengsan sampai ke petang. Sehari tu dia pengsan. Itu boleh menyebabkan dia punya puasa terbatal. Okey. Macam mana orang yang pengsan tapi dalam berapa jam? Contoh 2 jam. Batal tak dia punya puasa? Tak, sebab dia kata kat sini pengsan sepanjang hari. Okey. Yang ketiga ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang mengeluarkan air mani dengan sengaja boleh menyebabkan dia punya puasa terbatal. Yang keempat ialah haid, nifas dan wiladah. Wiladah ni bagi orang yang bersalin lah. Ni bagi orang perempuan ni. Ni bagi orang perempuan. Haid, nifas dan wiladah. Okey, yang kelima ialah makan dan minum dengan sengaja. Dan nama pun puasa. Boleh pula dia sengaja dia makan. Of course lah, confirm dia punya puasa terbatal. Okey, melainkan dia makan dan minum sebab dia terlupa, tak sengaja. Dia lupa hari tu dia puasa. Contohlah baru first day puasa Ramadan, tiba-tiba lapar lah, dia makan, dia minum sampai dia kenyang. Puasa dia batal ke tak? Tak batal, sebabnya dia lupa. Okey. Jangan salah faham pula, yang lupa je yang tak batal. Yang makan dengan sengaja ni batal, okey? Okey, seterusnya yang keenam ialah muntah dengan sengaja. Bila muntah dengan sengaja, batal puasanya. Okey. Yang ketujuh, melakukan jima di siang hari. Ini bagi pasangan yang dah berkahwin lah. Dia bersama dengan pasangan dia. Okey, seterusnya yang terakhir adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Okey, yang ni Ustazah dah terangkan kan tadi. Okey, next. Yang keenam ialah menghayati hikmah berpuasa. Okey. Hikmah berpuasa. Apa sebenarnya hikmah kita berpuasa? Saja-saja ke Allah suruh kita ni berpuasa? Allah takkan suruh kita sesuatu tanpa sebab. Mesti ada kebaikan. Okey. Hikmah berpuasa terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah rohani. Yang kedua ialah jasmani. Rohani adalah dalaman. Dalaman ni lebih kepada hati kita lah. Apa kesan orang yang berpuasa kepada hati kita? Apa kesan orang yang berpuasa kepada jasmani, tubuh badan kita? Dua perkara yang berbeza. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Yang pertama ialah meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Dalam berpuasa ni kita akan melakukan banyak amal ibadah lah, berbuat baik. Ibadah ni macam bersedekah, tak kisah apa saja, lebihkan solat, buat solat sunat lah, zikir ke apa. Dia menyebabkan hati kita terikat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Okey, yang kedua ialah memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Orang yang berpuasa ni memberikan kesan diri kita ni sabar. Orang ajak gaduh pun, contohlah ada kawan ni, dia tahu kita puasa, tapi dia menguji kesabaran kita. Kalau macam tu, kita akan jawab kepada dia, sabar, aku sedang berpuasa. Okey, yang ketiga ialah mencegah pelbagai penyakit. Sebab apa puasa ni boleh mencegah pelbagai penyakit? Sebabnya bila kita puasa, perut kita kosong. Takkanlah hari-hari biasa kalau tak puasa kan, bukan bulan puasa Ramadan ni, kan kita kan selalu makan,
Bila terlalu makan ni, banyaklah terlebih makan pun ya juga, nanti boleh jadi obes. Daripada obes tu lah boleh dapat kencing manis, darah tinggi, macam-macam. Jadinya bila kita berpuasa, kita akan, badan kita jadi ringan, lebih sihat, insyaAllah. Okey, yang keempat ialah merasai sebahagian orang yang tiada makanan. Maksudnya kadang-kadang kita lupa bahawa orang-orang yang tak mampu, orang yang miskin, macam saudara kita dekat Syria semua yang ditindas, mereka tak ada makanan. Kita ni selalu dah makan, kadang-kadang kita membazir. Sekali-sekala puasa Ramadan ni boleh kita rasalah pada orang-orang yang susah. Tarbiyah diri. Okey, kita terusnya pergi kepada jasmani. Jasmani ada 3 poin. Yang pertama ialah mendisiplinkan diri, seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Okey, yang kedua ialah mendidik diri mengawal hawa nafsu, seperti menjauhi larangan Allah. Yang ketiga ialah merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Yang ni lebih kurang tapi membawa maksud yang sama, tapi berbeza sedikit, sebab yang tadi tu rohani, yang ni jasmani. Kita boleh nampak orang tu bila puasa dia lebih sihat, badan dia lebih sihat, kurus. Selalunya orang puasa ni lah kurus. Bila dah raya balik, dia naik balik berat badan kan. Okey. Seterusnya, yang terakhir, yang ketujuh, rumusan kefahaman. Apa sebenarnya rumusan yang kita boleh faham sebenarnya puasa ni apa? Okey. Puasa ni ialah rumusan ialah amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas, meningkatkan apa? Ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila kita puasa, kita lakukan puasa itu dengan ikhlas. Bila kita puasa beribadah, mestilah kita nak buat dengan ikhlas, dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Time tu lah orang berebut nak dapatkan pahala. Sebab bulan puasa ni Allah melipat gandakan pahala kan. Time ni lah kita nak meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Banyakkan mengaji, banyakkan berzikir, banyakkan bersedekah. Time ni lah kita nak belajar diri ni sabar, tahan marah, yang baram menjadi penyabar, untuk memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab apa? Di dunia, bukan sahaja di dunia, tapi di akhirat juga. Okey, walaupun kita tidak dapat belajar secara bersemuka berdepan, saya harap awak dapat sedikit sebanyak tu dapat faham apa sebenarnya maksud puasa, apa sebenarnya kita kena buat time puasa, apa yang boleh menyebabkan batal puasa, apa yang menyebabkan itulah. Saya harap awak fahamlah apa pembelajaran kita hari ini. Okey, sebab apa bulan puasa ni adalah bulan yang terbaik. Sebab dalam hadis ada menyatakan bahawa bulan puasa ni adalah bulan yang terbaik daripada 1000 bulan. Nampak tak kenapa sampai Allah cakap macam tu sekali, meninggikan darjat bulan Ramadan ni. Sebabnya terlalu banyak Allah tu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab apa? Allah akan melipat gandakan pahala yang kita buat. Kita buat ibadah apa pun. Sebab tu dapat dekatkan diri kepada Allah. Kita mengaji,
cepat-cepat nak khatam, banyakkan khatam, berzikir, bersedekah, masing-masing untuk berlumba untuk mengamalkan amal ibadah. Okey. Okey, disebabkan kan kita kan nak puasa bulan 4 ni kan. Okey, kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Amin. Moga-moga kita dapat rasai lagi, dapat bertemu dengan Ramadan. Okey. Okey, apabila awak dah siap menonton video ni, siapa yang tak faham tu boleh ulang lagi video ini. Siapa yang dah faham bolehlah buat kuis latihan yang Ustazah berikan. Okey, insya-Allah sampai bertemu lagi pada pembelajaran akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.